Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafizan bin Muhammad Syafi'i. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan tajuk pembentangan saya, iaitu pihak yang perlu hadir di mahkamah. Baiklah, kita pergi pada slide yang pertama, kepada pendahuluan, iaitu kehakiman pada zaman Rasulullah SAW. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, baginda menjadi ketua pemerintah serta ketua kehakiman ketika berhijrah di Madinah. Jika berlaku suatu kes, baginda akan menyelesaikan kes tersebut mengikut wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT. Jika tiada sumber wahyu, maka baginda akan berijtihad dalam menjatuhkan suatu hukuman. Jika ijtihad baginda selari dengan wahyu, maka ianya dijadikan sumber hukum dalam penghakiman. Jika ijtihadnya tidak tepat, maka wahyu akan membetulkannya serta membatalkan ijtihad tersebut. Baiklah, kita teruskan pada slide seterusnya, iaitu kehakiman pada zaman sahabat. Ketika zaman pemerintahan Saidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, Islam telah tersebar luas hingga ke Rom dan Parsi. Beliau menangani setiap masalah yang timbul dengan cara membentuk sebuah badan khas untuk bahagian kehakiman dan telah mengasingkan kuasa kehakiman dan kuasa pemerintahan. Pada zaman Umayyah pula, telah diwujudkan mahkamah hisbah, qadi dan mazalim untuk melancarkan proses pengadilan Islam. Baiklah, kita pergi kepada slide yang ketiga, iaitu pihak yang perlu hadir di mahkamah dalam Islam. Institusi kehakiman dilaksanakan bagi memenuhi kehendak syariat Islam, bertujuan menjaga umatnya agar tidak melakukan kesilapan syariah. Maka wujudlah Mahkamah Al-Mazalim pada zaman pemerintahan Umayyah. Tujuan asal ditubuhkan Mahkamah Al-Mazalim adalah untuk membicarakan amalan gubernur, pemerintah dan pegawai kerajaan yang tidak dapat dibicarakan oleh qadi biasa. Selain itu, mahkamah ini juga memastikan bahawa tidak ada penyalahgunaan kuasa oleh golongan pemerintah dan orang atau pihak yang berpengaruh. Mahkamah Al-Mazalim merupakan institusi yang tertinggi dalam sistem kehakiman dalam Islam pada suatu masa dahulu. Ianya berperanan memaksa mana-mana orang yang berlaku zalim supaya meninggalkan kezaliman tersebut dan memberi peringatan dengan cara menakutkan mereka dan mencegah pihak-pihak yang bertikai agar tidak meneruskan pertikaian dan persengketaan tersebut. Bidang kuasa mahkamah ini sangat luas kerana ianya boleh membicarakan kes yang melibatkan pemerintah, juga yang melibatkan orang awam. Para ulama berpendapat bahawa pihak-pihak yang terlibat dalam Mahkamah Al-Mazalim terdiri daripada: yang pertama, hakim. Seorang yang dilantik menjadi hakim di mahkamah ini haruslah mampu memberikan hak kepada yang berhak dan mencegah kezaliman serta menegakkan keadilan. Yang kedua adalah fuqaha. Fuqaha berperanan agar menjadi rujukan kepada hakim dalam keadaan yang memerlukan pandangan serta pendapat mereka. Dengan adanya pendapat dari kalangan fuqaha, maka keputusan yang dilakukan oleh hakim akan bersesuaian dengan kehendak syarak. Yang ketiga adalah saksi. Saksi diperlukan dalam setengah kes yang memerlukan keterangan saksi. Ini kerana dengan adanya keterangan daripada saksi-saksi, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman dengan tepat. Yang keempat adalah pencatat. Pencatat diperlukan dalam Mahkamah Al-Mazalim bagi mencatat setiap keterangan semasa perbicaraan. Dengan adanya catatan yang tepat, maka ianya akan memudahkan hakim untuk meneliti semula keterangan dan hujah semasa perbicaraan sebelum menjatuhkan sesuatu hukuman. Yang terakhir adalah pengawal. Tugas pengawal adalah bagi memastikan perjalanan perbicaraan berjalan lancar tanpa sebarang gangguan serta keamanan di dalam dewan perbicaraan. Setiap pihak yang terlibat akan dilindungi dan pihak yang bersalah tidak dapat melarikan diri. Baiklah, kita pergi kepada slide yang kelima, iaitu pihak yang perlu hadir di Mahkamah Syariah di Malaysia. Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia telah menyelaraskan dan menetapkan pihak-pihak yang perlu ada di dalam Dewan Perbicaraan sewaktu perbicaraan kes di Mahkamah Syariah. Ianya bertujuan untuk memudahkan urusan mahkamah untuk menyelesaikan suatu kes tersebut. Pihak yang perlu hadir di Mahkamah Syariah terdiri daripada: yang pertama adalah hakim. Hakim merupakan seseorang yang diberikan kuasa untuk mengadili serta menjatuhkan suatu hukuman berdasarkan undang-undang serta pengetahuannya. Jawatan hakim dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong yang bertindak mengikut nasihat menteri selepas berunding dengan majlis mengikut Seksyen 43
Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah Persekutuan 1993. Hakim merupakan orang yang utama dan wajib ada di dalam Dewan Perbicaraan. Yang kedua adalah pembantu setiausaha. Tugas utama pembantu setiausaha di dalam Dewan Perbicaraan adalah mencatat setiap minit perbicaraan. Tujuan mencatat minit perbicaraan adalah untuk memudahkan hakim serta orang lain untuk membaca dan menyemak semula apa yang terdapat dalam catatan hakim dalam sesuatu perbicaraan kes. Pembantu setiausaha adalah sunat untuk ada di dalam Dewan Perbicaraan kerana perbicaraan masih boleh diteruskan jika tiada pembantu setiausaha sewaktu perbicaraan tersebut. Yang ketiga adalah pembantu hakim. Pembantu hakim berfungsi untuk membantu kerja-kerja hakim sewaktu perbicaraan kes seperti menyedia dan menyusun fail-fail kes, memastikan prosiding sewaktu perbicaraan berjalan lancar dan teratur. Selain itu, pembantu hakim juga berperanan untuk menentukan tarikh-tarikh perbicaraan akan datang sekiranya kes tersebut ditunda. Pembantu hakim juga perlu membicarakan pertuduhan dalam kes jenayah syariah. Pembantu hakim merupakan orang yang wajib ada sewaktu perbicaraan kes dalam mahkamah syariah di Malaysia. Yang keempat adalah polis bantuan mahkamah. Polis bantuan berperanan bagi memastikan keadaan di dalam Dewan Perbicaraan sentiasa terkawal sewaktu perbicaraan kes bermula sehingga selesai sidang perbicaraan tersebut. Ianya bagi memastikan orang awam yang hadir sewaktu perbicaraan tidak melakukan sebarang kekacauan dan menghormati persidangan tersebut. Polis bantuan mahkamah adalah sunat untuk ada sewaktu perbicaraan kerana pembantu hakim boleh mengambil tugas polis bantuan mahkamah jika sewaktu perbicaraan kes dijalankan, polis tidak hadir. Yang kelima adalah plaintiff atau pemohon. Jabatan Kehakiman Syariah memberi takrifan yang berbeza antara plaintiff dan pemohon. Plaintiff merupakan orang yang membuat saman di mahkamah syariah dan akan melibatkan dua belah pihak. Manakala pemohon pula merupakan orang yang membuat permohonan di mahkamah dan hanya melibatkan satu pihak sahaja. Plaintiff atau pemohon wajib hadir sewaktu perbicaraan kerana dia merupakan pihak yang memfailkan sesuatu kes. Jika gagal hadir, maka hakim berhak untuk membuang kes tersebut. Yang keenam adalah defendant. Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka mendefinisikan defendant sebagai orang atau pihak yang didakwa atau dituntut dalam mahkamah undang-undang. Defendant wajib hadir di mahkamah sekiranya kes tersebut melibatkan dua belah pihak iaitu kes berkaitan saman. Namun begitu, suatu kes itu boleh diteruskan sehingga selesai jika defendant gagal untuk hadir sewaktu perbicaraan kes tersebut. Yang ketujuh adalah peguam syar'i. Peguam syar'i berperanan untuk membantu anak guamnya dalam menyelesaikan kes-kes syariah sama ada kes mal ataupun kes jenayah syariah. Peguam syar'i wajib hadir sewaktu perbicaraan kes sekiranya mana-mana pihak mengambil khidmat bantuan guaman di dalam menyelesaikan suatu kes. Seksyen 80-1 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003 bahagian 5 ada menjelaskan tentang lantikan peguam syar'i. Yang ke-8 adalah pendakwa syar'i. Pendakwa syar'i hanya terlibat di dalam kes jenayah syariah. Peranan utama pendakwa syar'i ialah untuk melakukan pendakwaan terhadap kesalahan-kesalahan jenayah syariah di mahkamah syariah. Pelantikan pendakwa syar'i dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat menteri mengikut Seksyen 58 Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah Persekutuan 1993. Pendakwa syar'i wajib hadir sewaktu perbicaraan kes kerana beliau merupakan pihak yang membangkitkan pertuduhan jenayah syariah terhadap suatu pertuduhan. Yang kesembilan adalah orang kena tuduh atau OKT. Orang kena tuduh merupakan individu yang telah didakwa melakukan sesuatu kesalahan jenayah syariah. OKT adalah tidak bersalah selagi dia belum dapat dibuktikan bersalah oleh pegawai pendakwa. OKT perlu hadir di mahkamah bagi membela dirinya daripada tuduhan jenayah yang dikenakan ke atas dirinya. Yang ke-10 adalah saksi. Saksi merupakan seseorang yang melihat atau menyaksikan sendiri secara langsung sesuatu perkara atau peristiwa yang sedang berlaku. Saksi wajib hadir sewaktu perbicaraan kes sekiranya ianya diperlukan oleh mahkamah
untuk menyelesaikan suatu kes, sama ada kes mal ataupun kes jenayah syariah. Yang ke-11 adalah jawatan kuasa pendamai. Jawatan kuasa pendamai hanya ada di dalam kes perceraian. Ianya diperlukan ketika salah satu pihak tidak bersetuju untuk bercerai atau hakim berpendapat bahawa mungkin pihak-pihak tersebut masih boleh berdamai. Tugas jawatan kuasa pendamai ialah untuk memberikan nasihat dan melakukan perbincangan di luar mahkamah untuk mencari kata sepakat daripada pasangan suami isteri tersebut. Jawatan kuasa pendamai tertaluk di bawah Seksyen 47/5 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003. Jawatan kuasa pendamai wajib hadir ke mahkamah jika hakim memerlukan khidmat mereka dalam menyelesaikan sesuatu kes perceraian itu. Pihak yang terakhir adalah hakam. Hakam merupakan pihak yang diberi kuasa oleh mahkamah untuk menyelesaikan perselisihan atau perkelahian antara suami isteri. Lantikan hakam dibuat apabila mahkamah mendapati perselisihan atau perkelahian tetap berlaku dalam perkahwinan tersebut walaupun setelah usaha perdamaian dilakukan melalui peringkat jawatan kuasa pendamai. Sab Kaedah 4/1 Kaedah-Kaedah Hakam Negeri Selangor 2014 ada menjelaskan tentang lantikan hakam. Bidang kuasa lantikan hakam adalah di bawah Seksyen 48/1 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003. Hakam wajib hadir di mahkamah jika di peringkat JKP masih tidak mendapat menyelesaikan kes perceraian itu. Sedikit penambahan, orang awam secara umumnya tidak ada sebarang kaitan dengan kes-kes yang dibicarakan di mahkamah syariah, sama ada kes mal ataupun kes jenayah syariah. Namun begitu, orang awam dibenarkan dan diharuskan untuk memasuki dewan perbicaraan sewaktu persidangan kes jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh mahkamah syariah. Baiklah, kita pergi kepada slide yang terakhir, iaitu kesimpulan. Kesimpulannya, kaedah pentadbiran kehakiman dalam Islam di setiap peringkat zaman adalah sama, iaitu berpandukan kepada ajaran Islam dan tidak lari daripada landasan agama yang telah ditetapkan. Namun begitu, berlaku perubahan dalam pentadbiran kehakiman dari satu zaman ke zaman yang lain adalah bagi menyesuaikannya dengan situasi pada zaman tersebut. Pihak-pihak yang terlibat dalam mahkamah berbeza mengikut kesesuaian masa dan tempat, bertujuan untuk memudahkan hakim membuat sesuatu keputusan terhadap sesuatu kes dengan tepat dan yakin. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.